Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Bak. Jadi hari ini akan ada penerangan berkaitan dengan teknik menjawab soalan ringkasan PT3, PT3 dalam kertas bahasa Melayu. Jadi ringkasan ni biasanya akan keluar dalam soalan bahagian C kertas bahasa Melayu, sebanyak 15 markah. Ya, bahagian C 15 markah. Bahagian C sebenarnya ialah soalan pilihan. Diberi dua soalan sama ada soalan ringkasan, rumusan ataupun ulasan. Pelajar dikehendaki menjawab salah satu sahaja. Ingat ya, baca arahan betul-betul. Jangan jawab kedua-dua, nanti awak membazir masa. Membazir masa untuk menjawab. Jadi soalan ringkasan 15 markah. Dekat sini saya pecahkan kepada 10 teknik 10 teknik untuk pelajar meringkaskan bahan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 teknik. Yang pertama apa dia? Kita tengok teknik yang pertama, satu perenggan sahaja. Kenapa satu perenggan saja? Sama macam ulasan, ringkasan juga pelajar digalakkan untuk membuat ringkasan dalam satu perenggan sahaja. Sebab apa? Bila cikgu cakap digalakkan, bermaknanya tak wajib. Walaupun tak wajib, cikgu galakkan untuk pelajar buat satu perenggan. Sebab apa? Biasanya pelajar ni ada masalah untuk membuat sempadan pemerengganan. Apa maksudnya sempadan pemerengganan ni? Ada perenggan dia panjang, ada perenggan dia pendek. Sebab tu cikgu galakkan soalan ringkasan ni awak buat satu perenggan saja. Seterusnya, teknik yang kedua ialah isi tersurat sahaja. Isi tersurat. Apa maksud isi tersurat ni? Ringkasan hanya memerlukan isi tersurat yang terdapat dalam bahan. Tanpa memberi isi tersirat sebenarnya kat sini. Silap kat situ. Isi tersirat. Saya betulkan. Isi tersirat. Maknanya dalam ringkasan ni tak perlu pun isi tersirat. Apa maksud isi tersirat? Ayat awak, idea awak. Tak perlu pun. Ringkasan ni mudah saja. Apa isi tersurat yang ada dalam bahan tu, itulah isi untuk ringkasan. Jangan pening-pening nak cari idea awak sebagai isi tersirat. Teknik yang ketiga, apa dia? Tidak perlu ayat pendahuluan. Berbeza dengan ulasan, ringkasan tidak perlu ayat pendahuluan. Pelajar seharusnya memulakan ayat ringkasan dengan kata kunci. Apa maksud kata kunci? Sekejap lagi saya akan terangkan apa itu kata kunci. Sini sila ejaan. Pelajar. Ada A sepatutnya kat situ. Tapi kita abaikan. Kita tengok teknik yang keempat. Tidak perlu ayat kesimpulan sama macam pendahuluan. Kesimpulan pun tak perlu. Ayat kesimpulan tidak diperlukan dalam ringkasan. Sebab apa? Bila pendahuluan tak ada, kesimpulan pun tak perlu. Jadi apa yang diperlukan dalam ringkasan? Ingat isi tersurat diperlukan. Pendahuluan tidak perlu, kesimpulan tidak perlu. Mudah saja ringkasan ni. Kita tengok teknik yang kelima. Kenal pasti kata kunci. Tengok tadi Bila awak tak perlukan ayat pendahuluan, tapi awak perlu mulakan ayat dengan frasa kata kunci yang ada dalam arahan. Tengok, kata kunci lazimnya akan diberikan dalam arahan. Tengok, dalam ringkasan ni mudah saja. Dalam arahan tu dah terang jelas-jelas apa ringkasan yang perlu awak buat. Contoh kata kunci. Biasanya tulis satu ringkasan tentang usaha-usaha ataupun tentang faedah-faedah, tentang faktor-faktor, kesan-kesan, peranan-peranan. Awak pelajar yang belajar bahasa Melayu sangat terbiasa dengan kesemua kata kunci ni. Jadi dalam arahan dah siap-siap bagi kata kunci, awak gunakan sahaja kata kunci tersebut sebagai permulaan ayat awak untuk ringkasan. Seterusnya, 5 isi tersurat sahaja bersamaan dengan 10. Bermakna 1 isi bersamaan dengan 2 markah. Jadi minimum
minimum untuk isi, okey, minimum isi tersurat ialah 5 isi. Boleh bagi lebih daripada 5 isi. Katalah dalam bahan tu awak jumpa 6 isi, 7 isi. Okey. Awak nak letak semula ringkasan tak ada masalah. Yang pasti minimum dia 5, tak boleh kurang daripada 5. Kalau tak malakah awak tak dapat 10. Ya. Tengok, boleh bagi lebih daripada 5 isi tapi pastikan jumlah patah perkataan tidak melebihi 100 patah perkataan. Sebab apa tak boleh melebihi 1 patah perkataan? Kejap lagi saya terangkan kenapa. Ya. Okey, kita tengok teknik yang seterusnya. Markah bahasa ialah 5. Ya. Markah bahasa ialah 5. Tadi keseluruhan markah kan 15. Markah isi ialah 10. Jadi baki 5 itu ialah markah bahasa. Kita tengok cara kenapa markah bahasa 5. Markah bahasa bergantung kepada markah isi. Ya, contohnya contohnya awak cuma dapat markah isi, awak cuma dapat betul isi awak 3 saja. Jadi automatik markah awak dapat 6. Dan markah bahasa ialah bergantung dengan markah isi. Bila markah isi 6, bahasa automatik 3, dia kena bahagi 2. Ya. Walaupun awak tak ada kesalahan tata bahasa, penanda wacana betul apa semua, tapi kalau isi awak kurang, maka bahasa pun akan kurang juga. Katalah awak dapat isi 10, 5 isi yang tepat, bersamaan dengan 10 markah. Tapi bila kalau ada kesalahan tata bahasa dalam tu, automatik bahasa awak daripada 5 dia akan tolak jadi 4, tolak 1. Sama juga contohnya awak dapat 1 isi saja yang betul sama dengan 2 markah. So automatik markah bahasa ialah 1. Jadi kalau ada kesalahan tata bahasa, automatik markah awak tolak lah. Jadi hati-hati. Jangan buat sebarang kesilapan. Seterusnya, senaraikan isi ikut turutan. Apa maksud dia? Kat sini penerangan dia. Pelajar digalakkan membuat ringkasan dengan isi tersurat yang mengikut turutan seperti dalam bahan petikan. Ikut perenggan demi perenggan. Supaya apa? Memudahkan penyemak untuk semak. Jadi awak sebagai pelajar ni awak kena bagi impression yang baik kepada penyemak. Bila awak buat isi tersurat yang tersusun, penyemak pun senang hati nak semak ringkasan awak ni. Seterusnya. Guna penanda wacana yang sesuai. Apa maksud penanda wacana yang sesuai? Pelajar digalakkan menggunakan penanda wacana yang menjimatkan patah perkataan. Seterusnya, di samping itu, kemudian lah, kalau pelajar saya tahulah apa jenis-jenis penanda wacana yang jimat patah perkataan. Janganlah guna penanda wacana yang beraras tinggi tu. Guna penanda wacana yang biasa-biasa pun dah memadai. Sebab kita buat ringkasan isi yang terakhir 80 hingga 100 patah perkataan ikut arahan. Tapi setakat ni arahan untuk soalan ringkasan biasanya akan letak 80 hingga 100 patah perkataan. Bergantung Mungkin ada kertas nanti dia cakap tak boleh melebihi 100 patah perkataan, tapi tak ada pun dia mention tentang 80, maknanya boleh kurang daripada 80. Bergantung dengan arahan. Tapi setakat ni arahan yang lazim yang dikeluarkan ialah 80 hingga 100 patah perkataan. Ringkasan tidak boleh kurang daripada 80. Kurang tidak boleh, kalau tak tolak markah. Lebih 100 markah, 100 patah perkataan pun tidak boleh, nanti tolak markah. Jadi hati-hati. Itu 10 teknik untuk menjawab ringkasan. Saya harap awak terapkan teknik ni ke dalam penulisan ringkasan nanti. Tengok satu persatu, ikut ketak teknik dia. Kalau boleh ikut semua, maknanya ringkasan awak itu sempurna. Seterusnya kita tengok jenis soalan. Ini contoh soalan standard soalan standard ringkasan PT3 Bahasa Melayu. Kita tengok. Ingat pelajar, setiap kali awak dapat kertas soalan yang pertama, bila dapat baca arahan tu yang pertama, dapat kertas soalan yang pertama, baca baca arahan. Yang kedua, faham arahan. Dan yang ketiga, analisis kehendak arahan tu ataupun soalan. Faham, baca, faham, analisis. BFA.
Okey, kalau awak dah baca, awak dah faham, awak dah analisis apa kehendak soalan dia, arahan dia, maka insya-Allah awak boleh membuat ringkasan yang baik. Okey, kita baca dulu. Okey, apa arahan dia? Baca petikan di bawah dengan teliti. Ya. Berdasarkan petikan tersebut, tulis ringkasan ringkasan tentang simptom keradangan tonsil ya. Tengok dekat sini dia bagi arahan apa kata kunci. Apa kata kunci dia? Kata kunci dia ialah simptom. Ya. Okey. Keradangan tonsil tu apa dia? Keradangan tonsil tu ialah topik. Jadi buat sedikit nota ya. Simptom ni simptom ialah kata kunci. Ya. Keradangan tonsil ni apa pula? Ya, topik. Ya, topik dia. Kita baca ayat seterusnya. Panjang ringkasan anda hendaklah antara 80 hingga 100 patah perkataan. Tengok ya, dihitamkan, maknanya pelajar kena ikut arahan tu. Ya. Seterusnya, anda digalakkan supaya menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal. Jadi pelajar digalakkan menggunakan ayat sendiri, tapi sebolehnya awak gunalah ayat yang ada dalam petikan ni supaya nanti kalau awak ubah ayat, nanti maksud dia pun berubah. Hati-hati. Kita tengok perenggan demi perenggan. Bagaimana kita nak kesan, kena pasti isi dia. Ingat kata kunci dia tadi simptom. Topik dia ialah keradangan tonsil. Ya, simptom. Mesti cari simptom saja. Bukan kesan, bukan faktor, bukan langkah-langkah. Dia simptom saja. Kita tengok perenggan pertama. Masalah keradangan tonsil ialah masalah kesihatan yang agak lazim di negara kita dan di mana-mana. Adakah ayat pertama ni berunsur simptom? Bukan. Jadi bukan isi. Abaikan. Hal ini dikatakan demikian kerana banyak kes perubatan ini dilaporkan. Adakah itu simptom? Tidak. Jadi kita abaikan. Walau bagaimanapun, kes perubatan ini tidaklah serius dan menular. Adakah itu simptom? Bukan. Kita abaikan. Yang pasti kita harus mengenal pasti simptom keradangan tonsil agar langkah kawalan dan rawatan dapat diambil. Tengok perenggan pertama ni kebiasaannya pendahuluan tak termasuk isi lagi. Tapi tak semestinya kadang-kadang ada bahan perenggan pertama dah ada isi. Tapi lazimnya perenggan pertama ni untuk pendahuluan saja. Contohnya petikan ni. Kita tengok perenggan yang kedua, penanda wacana dia yang utama. Doktor akan mendapati tonsil, pesakit kemerah-merahan dan bengkak. Adakah itu simptom? Tengok. Ya. Pesakit tonsil, pesakit kemerah-merahan dan bengkak itu ialah simptom. Jadi, dapatlah isi yang pertama ya. Kita tanda isi yang pertama. Seterusnya, ayat yang seterusnya, pada awal diagnosis, pesakit akan menunjukkan simptom seperti sakit tekak dan sukar untuk menelan makanan. Itu simptom. Jadi kita tanda sebagai isi yang kedua. Hal ini berlaku demikian kerana tengok ini, hal ini berlaku demikian ialah apa dia? Penanda wacana untuk menghuraikan isi. Jadi ini ialah ayat huraian automatik ya. Kerana tahap imunisasi seseorang rendah. Kerana apa? Kerana bermaksudnya faktor. Ya. Oleh sebab itu, seseorang itu mudah demam. Mudah demam ni simptom ya. Dan menunjukkan simptom. Tengok ada perkataan simptom. Keradangan tonsil dengan sakit di bahagian tekak dan tengkuk bengkak sedikit. Ya. Jadi keseluruhan ayat ni ialah isi yang ketiga. Ya, tanda. Nanti awak jawab soalan, awak buat tanda-tanda macam ni supaya awak nampak turutan dia. Yang mana satu isi pertama, isi kedua dan isi yang seterusnya. Kita tengok ayat yang seterusnya. Selain itu, tengok penanda wacana ni. Ya, seseorang yang keradangan tonsil juga biasanya terdedah kepada bakteria yang terdapat di udara sehingga mudah menghidap penyakit keradangan tonsil. Adakah ini ayat berunsur simptom? Bukan ya. Ini ayat berunsur faktor, bukan simptom. Apa faktornya? Orang yang dapat penyakit keradangan tonsil ni, faktor dia mereka terdedah kepada bakteria. Jadi ini bukan simptom. Perenggan yang terakhir. Masalah tonsil bukanlah disebabkan oleh masalah genetik atau masalah pemakanan yang tidak seimbang. Adakah ini simptom? Bukan, itu faktor. Ya.
Okey, ayat seterusnya, simptom yang seterusnya, tengok. Okey, ayat ni dah menunjukkan ini ialah isi dia. Okey, seterusnya ialah seseorang akan mengalami masalah nafas berbau dan suara yang garau. Ni nampak je macam satu ayat. Sebenarnya ni ayat majmuk. Sebab apa? Ada imbuhan dan dekat situ, ya, imbuhan. Okey, imbuhan dan. Imbuhan dan. Jadi maknanya ini ialah ayat majmuk. Ayat majmuk ni bila ada kata gabung dan, bermakna apa yang subjek ada dua ke predikat ada dua. Kalau dan ni bermakna berkongsi subjek predikat lain-lain. Ayat majmuk ni kalau tukar kepada ayat tunggal, apa dia? Seseorang akan mengalami masalah nafas berbau. Itu isi yang pertama. Seseorang akan mengalami mengalami masalah suara yang garau. Itu isi yang kedua. Jadi kat sini ada dua isi. Ya, ini isi yang keempat. Silap saya tanda. Bukan situ dia punya ni. Isi yang keempat dekat nafas berbau. Ya, isi kelima suara yang garau. Jadi kita dah dapat 5 isi. Kita tengok ayat seterusnya. Ayat seterusnya ialah isi. Oleh sebab itu masalah penyakit ini tidak perlu ada pantang larang dari segi makanan. Adakah itu simptom? Bukan. Ada juga disalah rawat sebagai penyakit beguk. Adakah itu simptom? Bukan. Yang paling penting, seseorang perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat agar dapat mengatasi masalah keradangan tonsil. Adakah itu simptom? Bukan. Jadi, maka lengkaplah dapat 5 isi dekat sini. Jadi, nak tak nak pelajar kena ambil ke semua isi ni. Ya. Kita tengok balik teknik yang pertama tadi. Ingat, yang pertama ialah satu perenggan. Tengok contoh jawapan, cerangan jawapan ni. Satu perenggan. Ya, satu perenggan. Tik dah. Lepas tu apa lagi? Ya, isi tersurat sahaja. Tak ada ayat pendahuluan. Apa maksud tak ada ayat pendahuluan tu? Mulakan ayat dengan kata kunci. Apa kata kunci dia tadi? Tengok balik ke arahan. Ini kata kunci. Jadi mulakan ayat dengan kata kunci simptom, ya, dan topik. Simptom keradangan tonsil ialah dari mana dapat ayat ni? Dekat arahan. Awak ambil je dekat sini sebagai memulakan ringkasan awak. Simptom keradangan tonsil ialah doktor mendapati jadi isi pertama tadi awak ambil transfer kat sini. Lepas tu isi kedua, tengok. Habis isi pertama dia guna arahan penanda wacana selain itu. Jadi dapatlah isi kedua letak kat sini. Seterusnya nak masuk ke isi yang ketiga, guna lagi penanda wacana di samping itu. Jadi isi ketiga dia transfer kat sini. Ya. Dan isi keempat kelima kat sini seterusnya. Nak guna ambil ayat semua ni pun boleh, tak ada masalah. Macam ni dia pecahkan daripada ayat majmuk tukar kepada ayat ayat tunggal kat sini. Ya, sebab tu dia guna penanda wacana seterusnya untuk isi keempat, bukan itu saja untuk isi yang kelima. Jadi tengok patah perkataan dia, teknik yang ada dalam ni. Yang terakhir tadi ialah 80 hingga 100 patah perkataan kan. Jadi tak kurang daripada 80, tak lebih daripada 100 patah perkataan. Jadi isi lengkap 5 dapatlah 10 markah. Ada kesalahan tata bahasa, automatik bahasa dapat 5. Ya, kalau tak ada kesalahan, automatik dapat 5. Ya, kalau ada kesalahan, tolak 1. Jadi macam nilah nak jawab, ya. Ringkasan. Ya. Jadi saya harap pelajar, ya, awak cubalah tengok ni nota ni. Nota saya halalkan awak guna. Nak print out boleh, awak nak study semula ikut keselesaan awak, nak kreativiti awak nak buat lebih cantik lagi pada nota saya boleh. Tak ada masalah. Ya. Jadi nanti kalau nak buat alang kaji boleh tengok balik video ni. Dan awak dengarlah suara saya ni, ya, menerangkan daripada A sampai Z apa itu teknik untuk jawab soalan ringkasan. Jadi itu sahaja daripada saya. Nanti buat latihan soalan ringkasan, awak boleh rujuk balik ya nota dan video penerangan daripada saya ni. Channel Cikgu Bat. Jangan lupa subscribe. Thank you. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.